Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 5 ingin membentangkan contoh ayat-ayat Al-Quran di dalam ilmu balaghah. Baiklah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami. Yang pertama, Abdul Rashid bin Abu Bakar. Yang kedua, Muhammad Daniel Hakimi bin Muhammad Noor. Yang ketiga, Akmal Zaimah binti Mazlan. Yang keempat, Nurul Murfiqah binti Sabri. Yang kelima, Mazatul Akmal binti Munsari. Dan yang keenam, Nurul Nazihah binti Ahmadan. Baiklah, saya akan mulakan dengan subtopik yang pertama, iaitu tashbih. Tashbih adalah perumpamaan analogi yang menyamakan suatu perkara dengan perkara yang lain sepertinya. Tashbih terbahagi kepada 4 rukun, iaitu musyabbah, musyabbah bih, adatut tashbih dan wajhus syabah. Okey, mari kita lihat potongan-potongan ayat tashbih. Yang pertama adalah surah Ar-Rahman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dia ciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Yang kedua, faj'alahum ka'asfin ma'kul. Surah Al-Fil ayat 5 yang bermaksud lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Okey, kita dapat lihat di dalam jadual dikategorikan 4 rukun tashbih, iaitu yang melalui ayat pertama, al-insan merupakan musyabbah bagi ayat tersebut yang bermaksud manusia, yang disamakan pula dengan musyabbah bihnya, salsalin, yang bermaksud tanah kering. Kal-fakhar, perkataan kaf itu adalah adatut tashbih. Al-fakhar adalah sama seperti musyabbah. Bermakna ayat ini ingin menyatakan manusia ini penciptaannya berasal daripada tanah kering yang sama seperti tembikar. Seterusnya adalah ayat daripada surah Al-Fil. Faja'alahum, hum adalah musyabbah. Kemudian musyabbah bih pula adalah asfim ma'kul, yang bermaksud daun-daun yang dimakan ulat. Gambaran bagi mereka yang ingin menghancurkan Kaabah telah diserang oleh burung ababil dan terkena batu-batuan daripada neraka yang menjadikan badan mereka seperti daun dimakan ulat. Kaf, ka'asfim adalah perkataan seperti adalah adatut tashbih. Okey, dari kategori adatut tashbihnya adalah tashbih mursal. Tujuan penyebutan tashbih untuk menjelaskan keadaan musyabbah. Sekian sahaja daripada saya serahkan pula kepada rakan saya. Seterusnya, saya sambung bahagian al-haqiqah wal majaz. Al-haqiqah merupakan maksud sebenar yang ingin dimaksudkan. Manakala majaz, lafaz yang digunakan bukan pada makna aslinya kerana ada alaqah dan qarinah yang mengalihkan pemahaman seseorang itu sampai kepada makna aslinya. Contoh yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. Kita fokus kepada perkataan yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, yang bermaksud mereka menjadikan jari-jari mereka ke dalam telinga-telinga mereka. Maksudnya, mereka memasukkan jari mereka ke dalam telinga mereka. Secara logiknya, agak mustahil kita boleh masukkan keseluruhan jari ke dalam telinga. Jadi perkataan asabi'ahum merupakan majaz mursal dengan alaqah kulliyah dan qarinahnya adalah haliyah. Jadi hakikah kepada perkataan asabi'ahum adalah anamil, maksudnya anak jari. Jadi anak jari sahaja yang boleh masuk ke dalam telinga. Contoh yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ayat di sini kita fokuskan kepada warka'u, yang bermaksud serta rukuklah kamu. Warka'u merupakan majaz mursal dengan alaqahnya juz'iyah kerana rukuk merupakan sebahagian perbuatan daripada solat. Jadi hakikah dia adalah solat, perbuatan solat itu. Seterusnya, contoh ayat Al-Quran dengan ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani terdapat 2 bahagian, iaitu khobari dan insya'i. Khobari adalah kalimah yang diungkapkan oleh pembicara yang mengandungi kebenaran atau kebohongan.
Antara contoh ayat khabari di dalam Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, yang bermaksud segala puji bagi Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam, daripada surah Al-Fatihah ayat 2. Ayat ini mempunyai unsur kebenaran kerana segala puji-pujian itu hanyalah untuk Allah. Contoh yang kedua adalah kullu nafsin za'iqatul maut, yang bermaksud tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, daripada surah Al-Imran ayat 185. Ayat ini memberi peringatan kepada seluruh manusia untuk bersiap sedia membawa bekalan di akhirat kelak. Bahagian yang kedua ialah insya'i. Insya'i adalah kalimah yang diungkapkan oleh pembicara yang tidak mengandungi kebenaran atau kebohongan. Antara contoh ayat daripada insya'i adalah Bismillahirrahmanirrahim, falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Maksudnya, maka alangkah baiknya kalau kami dapat ke dunia sekali lagi supaya kami menjadi dari orang-orang yang beriman, daripada surah Asy-Syu'ara ayat 102. Ayat ini dikategorikan sebagai at-tamanni, iaitu sumpahan. Contoh yang kedua ialah Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin ash, demi waktu fajar dan malam yang 10 yang mempunyai kelebihan di sisi Allah, daripada surah Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ayat ini dikategorikan sebagai Al-Qasam, iaitu sumpahan. Selanjutnya, mari kita lihat topik jinas. Apa yang dikatakan dengan jinas? Jinas iaitu dua perkataan yang serupa secara sebutan tetapi makna yang berbeza. Terdapat dua bahagian jinas. Yang pertama, jinas tam. Yang kedua, jinas ghair tam. Jinas tam merupakan persamaan dua perkataan dalam empat segi, iaitu jenis huruf, bilangan huruf, vokal dan susunannya, tetapi makna yang berbeza. Seperti contoh ayat Quran yang diberi dalam surah An-Najm ayat 1 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan najmi idza hawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Dalam ayat ini terdapat dua perkataan yang sama, iaitu perkataan hawa. Tetapi perkataan ini berbeza maknanya. Yang dimaksudkan dengan perkataan pertama, hawa, iaitu menjunam. Manakala perkataan kedua bermaksud pendapatnya sendiri. Okey, mari kita lihat jinas ghair tam. Jinas ghair tam iaitu persamaan dua perkataan dalam sebutan dan makna yang berbeza. Jika dalam jinas tam tadi terdapat empat persamaan dari segi jenis huruf, bilangan huruf, vokal serta susunannya, maka pada jinas ghair tam salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi. Seperti contoh ayat Quran yang diberi dalam surah Al-Adiyat ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Di dalam ayat ini terdapat dua perkataan yang hampir sama, tetapi makna berbeza terletak pada dua huruf yang makhrajnya jauh sangat. Kalimah pertama kita lihat berbunyi la syahid, yang bermaksud jelas, manakala kalimah kedua la syadid yang bermaksud sifat tamak haloba. Baiklah, seterusnya ialah tajuk at-tibaq. Pengertian tibaq ialah at-tibaqu huwal jam'u bainal ma'nainil mutaqabilaini fil jumlah. Tibaq adalah berkumpulnya dua makna yang berlawanan dalam satu kalimat. Maksud di sini ialah apabila dalam satu kalimat terdapat satu kalimat lain yang berlawanan. Hanya ada satu kalimat yang berlawanan saja dan tidak boleh lebih daripada satu. Apabila lebih, ianya akan dikategorikan sebagai al-muqabalah. Tibaq terbahagi kepada dua jenis, iaitu tibaq ijabi dan tibaq salbi. Tibaq ijabi wa ma lam yahtalifu fihi diddani ijaban wa salaban. Tibaq ijabi ialah tibaq positif, iaitu dua perkataan berlainan yang berlawanan maknanya. Dalam tibaq ijabi ni, kedua kata yang berlawanan mestilah tidak didahului oleh kalimah nafi sehingga tidak memberikan makna positif maupun negatif. Contoh ayat Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalimah al-maut yang bermaksud mati dan kalimah al-hayam yang bermaksud hidup.
kedua-dua kalimah menggunakan kalimah yang berbentuk positif. Jenis yang kedua ialah tibak salbi. Tibak salbi huwa mahtalafa fihi diddani ijaban wa salaban. Tibak salbi adalah tibak negatif yang bermaksud dua kata yang berlawanan itu berbeza, satu positif dan satu negatif. Kebiasaannya tibak salbi ni menggunakan lafaz nahi seperti la, laisa ataupun ma. Contoh ayat Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Kalimah ya'lamun menggunakan kalimah yang berbentuk positif, manakala kalimah la ya'lamun menggunakan kalimah berbentuk negatif. Ini kerana kalimah la ya'lamun itu didahului oleh kalimah nafi. Saya Abdul Rashid bin Abu Bakar akan menerangkan tajuk muqabalah. Sebelum tu saya akan menerangkan sedikit pengertian. Muqabalah adalah ungkapan dua lafaz atau lebih lalu diiringi dengan dua lafaz yang lain merupakan kata lawan dari lafaz pertama dan disebut secara beriringan. Baik, saya akan berikan contoh. Contoh ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Surah Al-Infitar ayat 13 dan 14. Okey, maksud pada ayat pertama sesungguhnya orang-orang yang berbakti, yakni orang-orang mukmin yang benar-benar berada dalam keimanannya, yang benar-benar berada dalam syurga dengan penuh nikmat. Dan maksud ayat yang kedua, dan sesungguhnya orang-orang yang derhaka, yakni orang-orang kafir, benar-benar berada dalam neraka yang apinya sangat besar. Seterusnya, keterangan. Kita lihat pada ayat yang pertama, innal abrara lafi na'im. Kata lawan daripada ayat yang pertama, iaitu al-abrar, dan pada ayat kedua adalah fujar. Yang pertama maksud orang-orang yang beriman dan fujar orang-orang yang derhaka. Kemudian dalam ayat pertama juga ada lafi na'im yang iaitu benar-benar berada dalam syurga. Dan ayat yang kedua kata lawannya lafi jahim, yakni benar-benar berada dalam neraka. Terdapat dua perkataan atau kalimat di dalam ayat kemudian dibawa makna yang berlawanan dengannya mengikut tertib. Sekian daripada saya dan ahli kumpulan saya. Sekiranya ada kelemahan ataupun kesilapan, saya mohon maaf. Yang lemah itu datangnya daripada kelemahan saya dan yang baiknya itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.